Bab kelebihan memaafkan orang. Al-afu, maaf. Orang awak tak baik kita, jangan mudah nak balas dendam. Kita maaf. Al-i'ra' anil jahilin, maknanya berpaling, jangan peduli, jangan diambil kira, jangan dibesar-besarkan dengan kerana perangai orang-orang yang bodoh. Ini terjemahan dia ni. Orang-orang yang jahil. Kita ni kalau kita nak ambil kira semua cakap orang, kita pun tak boleh jadi orang. Orang ni kata gini, orang ni cakap gini, jadi susahlah kita nak hidup. Telinga kita pula telinga yang tak kuat, telinga lembek kata orang. Dengar orang cakap mudah nak ambil lalu, mudah nak terasa, susah. Maka biasanya Allah Ta'ala sebut al-jahili di sini orang yang bodoh, yang buat tindakan melulu tak tahu apa. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita 5 ayat yang berkaitan. 5 ayat yang berkaitan. Kita baca ayat, kemudian ada beberapa hadis. Hadis pun 5 juga. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Suratul A'raf ayat 199. Maksudnya, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Kita nak maaf orang pun, kita dakwah kena jalan, tugas berdakwah jalan. Serta jangan pedulikan kerana perangai tingkah laku orang-orang yang bodoh. Kita kena ambil cakna apa yang dia cakap, cuma jangan duk peduli dengan dia. Kalau tidak, tak bergerak dakwah kita. Ayat ini dalam suratul A'raf 199. Oleh kerana baru je kita bincang ayat ini dalam babul hilm wal ana, baru dalam siri yang lepas. Kata di syarah hadis, dia kata hazihil ajma'u ayatin fil Quran lima kalimil akhlaq. Ayat ini di antara ayat yang mengumpulkan makarimul akhlak dalam bab kira bicara kita dengan orang. Dalam tafsir kita Suratul Nahli pagi Jumaat yang mulia tadi, kita bincang tentang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Ayat itu juga termasuk dalam ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang mengumpulkan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian 3 sifat yang dilarang, iaitu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. 3 perbuatan. Ayat ini sama juga ayat supaya kita jangan ambil kira dengan kerana perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh, yang tak bercerdik. Kalau tidak, kita tak bergerak. Alhamdulillah, kita dalam siri yang lepas anda dah baca penjelasan syarah hadis ataupun ulama tafsir tentang ayat ini. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala fasfahis safhal jamil. Suratul Hijri ayat 85. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. As-safhul jamil, dengan cara yang baik. Macam mana cara yang baik? Ayat ini tak baru juga ana tafsir subuh kita dalam suratul Hijri, baru je berlalu pada bulan lepas. Allah SWT perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya biarkan kerana puak-puak kafir itu, pendustaan mereka, jangan pedulikan, teruskan tugas berdakwah.
Sebab apa disebut dengan nama Safhal Jamil? Maaf yang cantik, maaf yang baik. Maka di sini kata di para ulama tafsir, bila kita maaf betul-betul maaf. Itu mana Safhal Jamil. Kita mampu nak lawan dia, kita mampu nak balas, tapi kita maaf. Dan kita tidak mengungkit lagi. Itu maksudnya. Macam dalam ayat lain kata fasabrun jamil. Nabi Yaqub ketika kehilangan Yusuf, dia kata apa? Fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar yang cantik. Apa mana sabar yang cantik? Maknanya kita sabar, kita tidak mengadu kepada orang. Sibuk sana sini tak ada. Oh saya sabar, tapi dia punya tulisan mengaduan dia dekat Facebook hari-hari 4-5 kali update satu hari dia punya status, kita kata lah, tidak jamil. Sabar juga tapi tak jamil. Ini maaf, tapi maaf dengan cara yang baik. Mana kita tak ungkit lagi. Kita maaf, tapi asyik duduk hentam dia, duduk kutuk dia, duduk perli dia. Itu tidak jamil nama dia. Ayat ini Allah nak kita safhal jamil, maaf sungguh. Kalau maaf kita senyap lah. Kecuali dia pula yang buka aib dia sendiri, kata-kata kita masuk. Kita tak boleh, orang pijak-pijak kita tak boleh juga. Kita pun ada maruah diri. Tapi kita kena ingat, kita kena beza di antara hak peribadi kita dengan hak agama. Beza kan. Dalam bab yang akan datang, Imam Nawawi bawa kepada kita bab mempertahankan agama walaupun kita rasa kita boleh disakiti oleh orang, tapi jangan menyakiti agama kita. Ayat yang ketiga, qala ta'ala walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan. Maaf itu satu, dan berlapang dada. Wal yasfahu, as-safhul jamil. Tadi ayat safhul jamil, mana kita berlapang dada, kita orang panggil lupakanlah peristiwa yang lalu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni kamu? Surah An-Nur ayat 34. Ayat ini pelajar-pelajar tanda ada kaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Ummah. Sewaktu munafikin menularkan satu tuduhan jahat bahawa Aisyah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan ibnul Mu'attal. Aisyah ni berhenti satu tempat, kalung dia hilang, dia nyerengan, kurus orangnya. Jadi bila orang nak berjalan, orang angkat unta dia tu tak terasa dia ada ke tak ada atas unta. Pergi, unta tinggal dia. Bila dia datang balik ke tempat dia duduk tadi, tak ada orang, maka Aisyah duduk di situ menunggu. Dia panggil muakharah. Dalam tentera Nabi ni ada depan, ada sayap dua, kemudian ada ekor. Ekor ni dia jalan belakang, nak tengok kalau ada barang-barang jatuh, ada benda tertinggal, dia akan kutip. Jadi Safwan boleh tengok, Aisyah radhiyallahu anha, dia pun tak bercakap. Dia sepatutnya dia kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Isteri Nabi ditinggal di sini, kenapa? Maka dia dudukkan unta dia, Aisyah naik, dia tak bercakap. Dia bawa, dia jalan kaki, Aisyah di atas unta. Tapi si munafikin dapat poin untuk dimainkan, jadi isu. Yang sedihnya, salah seorang daripada anak angkat Sayyidina Abu Bakar, nama dia Mistah bin Usazah. Mistah ni anak angkat Abu Bakar, tapi terjebak dengan konspirasi geng-geng munafikin yang duk tuduh Aisyah. Abu Bakar, siapa tak sedih, anak yang disayangi, isteri Nabi dituduh sedemikian rupa. Ia penuduh pula anak angkat kita yang kita duduk tanggung belanja, kita duduk infak dia. Kenapa tak sedih? Maka Abu Bakar kata dia tak mau bagi lagi bantuan kepada Mistah, dia tak akan bagi. Allah Ta'ala turun
walyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Abu Bakar, seolah-olah Allah Taala bercakap dengan Abu Bakar, mu tak nak ke Tuhan ampunkan dosa kamu? Abu Bakar spontan jawab, bala ya Rabbi uhib. Nak. Abu Bakar panggil balik Mistah, dibagi semula bantuan. Ini ayat ini walaupun kepada Abu Bakar, tapi menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita buat baik kepada mana-mana orang, tiba-tiba orang tu buat tak comel dengan kita, buat tak apa-apa baik dengan kita, pedulikan perbuatan dia, kita teruskan kebaikan kita. Ini tanda. Hadis ini, ayat ini mengajar kepada kita erti fa iza awwattan nasa ala khairin fala taqta'hu anhu. Bila kita biasa bantu orang, tolong orang, tiba-tiba orang tu tak baik, kita teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dengan lembah lembut, Allah Taala curahkan rahmat yang luas kepada kita. Kita jangan lagi mengharapkan rahmat kepada siapa? Kepada orang, tapi kita mengharapkan rahmat daripada Allah Ar-Rahman.